Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kelas kita secara online di sini, iaitu untuk chapter seterusnya, untuk chapter 2, iaitu untuk part 1 di sini kita akan bercakap mengenai nilai probability. Sebenarnya nilai probability ni adalah satu topik yang tak jauh lah daripada anda, kerana di bahagian di masa SPM dulu pun ada lagi lah di sini. Sebenarnya saya tak pasti chapter 1 tu dah habis ke belum, tapi tak apalah. Nanti kita akan always go back to check and do the revision di sini. Okay. Yang pertama kita kena tengok ada beberapa konsep dalam probability di sini. So yang pertama adalah yang kita katakan sebagai the experiment di sini. So experiment is the process. So proses apa? So sini kalau ditengok, kalau kita katakan kita nak tossing a coin, so proses untuk buang shilling tersebut adalah kita namakan sebagai the experiment. Sama juga jika kita lontar dadu di sini, so itu proses lontaran di sini yang kita namakan sebagai the experiment di sini. So seterusnya sample space adalah kesemua a set of all possible outcome. Maksudnya kalau kita buang tossing a coin, dia mungkin kita akan dapat kepala agung ataupun dapat bunga raya. So itu je lah. So antara dua sajalah yang boleh dapat. So sama juga kalau kita buang dadu ataupun lontarkan dadu, we might get number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So dia tak akan ada lebih lah di sini. So untuk event pula adalah sebahagian daripada sample space. So di sini consider the experiment of tossing a coin twice. Kita buang shilling tu 2 kali, ataupun lambung shilling itu 2 kali. So di sini untuk lebih pemahamannya, tengok untuk lambungan pertama kita mungkin boleh dapat kepala dan kita mungkin dapat tail di sini. Untuk lambungan kedua, kita mungkin boleh dapat kepala selepas kita dapat kepala sebelum itu, dan kita mungkin dapat tail. Same goes. Okay. So sini ini adalah HH, HT, TH dan juga TT. So di sini let A is an event of getting a head. Nah, satu saja kepala. So kat sini satu kepala, yang kat sini satu kepala kat sini. So sini adalah 2. So dia sebenarnya adalah 2 daripada 4. So itulah nilai probability lah. Tapi bilangannya yang dapat adalah 2 di sini. Okay, so seterusnya empty set ataupun yang kita nalikan sebagai the null set. So null set tu adalah benda yang tak ada lah. So contohnya kalau dalam kita lempar dadu, so nak kebarangkalan nak dapat nombor 7 tu memang tak ada lah. No? So itu adalah yang kita namakan sebagai the empty set di sini. So sini seterusnya subset. So sini subset adalah A is a subset of another set B if the all element A is also in the B. So contohnya di sini, you tahu kalau macam buang ataupun dadu tersebut, kita boleh dapat nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. So sini katakanlah A adalah probability untuk dapat nilai nombor genap. So nombor genap 2, 4, 6. So ada 3 lah sini. So maksudnya kebarangkalian untuk dapat nombor genap tersebut adalah sebahagian daripada proses untuk buang dadu tersebut. So sini lah. So seterusnya complement. So complement tu adalah sebahagian ataupun yang lain-lain di sini. So sini is a complement of the event A is donated by A prime di sini. So complement adalah lain-lain. So dia adalah diwakili dengan A prime di sini. So seterusnya the intersection. You ingat tak lagi masa sekolah tu ada yang kawasan A dan B, dia ada berlapis kat sini. Berlapis kat sini. So sini yang bertindih sini yang kita namakan sebagai the intersection. Bertindih tu yang kita namakan sebagai the intersection. Sama juga kalau kita ingat dulu, ini A dan B kat sini dan ini, kesemuanya kita nalih sebagai the union. Kesemuanya
terkenali sebagai union. Regardless lah dia bertindan ke tak bertindan ke, dia namakan sebagai union. Kesemualah, kesemua. Kesemua dinamakan sebagai union ataupun yang kita namakan sebagai sini. A union B. Nah. Seterusnya, mutually exclusive event. So, dia tak ada any sample point in common. Maksudnya di sini di sini A adalah 2, 4, 6, nombor genap. Di sini adalah nombor ganjil 1, 3, 5. So, di sini yang kita namakan sebagai null kerana dia tak ada the intersection. Maksudnya tak ada A, B di sini. So, itu adalah yang kita namakan sebagai mutually exclusive event, iaitu tidak ada any sample point in common. Maksudnya tak ada pertindihan di antara A dan B di sini. So, sini probability, bila kita kata mengenai probability adalah di antara 0 dan 1. Kena ingat probability adalah di antara 0 dan 1, di mana berapa bilangan set A bahagikan dengan berapa yang sepatutnya berlaku. So, contohnya di sini macam tadi saya katakan, kebarangkalan nak dapat 1 je kepala, so di sini ada 2. So 2 daripada 4. So itu yang kita maksudkan sebagai probability. Tengok ni lah 1/2. So ini adalah 0.5. Maksudnya probability mesti di antara 0 dan 1. Dia tak boleh, cannot exceed more than 1 di sini. Okay. So sini sama juga. Tengok, ni lah contohnya ni. Let the A is the event of getting 1 head. 1 je kepala. So, di sini, tadi saya kata bilangannya ada 2. So, 2 daripada 4 adalah 1/2 ataupun 0.5. So, itulah contoh di sini. Same goes kat sini. Katakanlah kita buang satu dadu, kebarangkalian nak dapat nombor genap. Nombor genap ada berapa? Ada 1, 2, 3. So, 3 daripada 6 lah. Kerana dia ada 6 lah possible outcome. 3 bagi 6 adalah 1/2. Same goes untuk yang kedua. Adalah untuk odd number, nombor ganjil 1, 2, 3. So, sama juga 3 bahagi 6. So, dia adalah 1/2. So, probability untuk dapatkan nombor lebih besar dari 4 adalah nombor ini dan nombor ini. So, dia adalah 2/6. So, samalah ya. Ialah 2/6 ataupun 1/3 di sini. So, untuk complementary adalah yang lain-lain lah di sini. So, ialah A prime. So, dia lah dikenali sebagai prime di sini. So, sini kita dapat sample space untuk the even number. So, selain daripada even number, so dia lah 1 tolak 3/6. So, itu merujuk pada. So, sini the intersection. Again, the intersection adalah yang lapis tadi. Ada bertindan. So, itu yang kita katakan sebagai the intersection. Mutually exclusive, tadi saya katakan mutually exclusive A di B, mutually exclusive asing-asing gini. Jadi dia punya intersection adalah kosong di sini. Kerana dia tak ada pertindihan di sini ya. So mutually exclusive event, dia punya pertindihan adalah kosong di sini. So independent event pula, macam mana nak tahu dia independent atau tidak, kita kena check. Adakah probability A and B adalah sama dengan A darab B. Jika probability A darab dengan B sama dengan nilai ini, so ini kita katakan sebagai independent. Jadi jangan confuse mutually exclusive adalah probability A and B sama dengan kosong. Ini mutually exclusive. Ini independent. Mutually exclusive dia asing-asing gini. A, B. Asing-asing. So, dia tak ada pertindihan dia sama dengan kosong. Tapi, kalau untuk independent, kalau kita nak tahu data itu independent atau tidak, kita kena check. Probability A darab probability B sama tak dengan ini. So, itulah data yang jika kita nak tahu event itu independent ataupun tidak. So, seterusnya, additional rule. So, ini tak masalah kerana dulu sekolah pun ada belajar. Kerana kalau ingat, tadi saya katakan union ini dengan ini sekali kan. So, ada tindih sekali semua. So, di sini, probability A union B, probability A campur probability B, tolaklah balik yang hak tindan tu. Dia tolak balik dengan hak tindan tu. So, di sini.
Ingat tak tadi, kalau lah mutually exclusive event, ini dengan ini asing betul. So, ini sama dengan kosong. Jika sama dengan kosong, jika event tu mutually exclusive, PA union B sama dengan PA campur PB. Sebab apa? Mutually exclusive, dia punya intersection kosong. Namun, untuk independent event, yang ini adalah PA darab PB. Yang itu yang dia panjang ni. Kalau untuk independent event, dia jadi PA darab dengan PB di sini. So, itu beza ya. Mutually exclusive dengan independent event. Okay. So, inilah contoh yang nombor lah. Yang apa? Dalam bentuk ayat lah. So, dalam bentuk ayat, mungkin tak apa nak bosan lah. Selalunya, shilling, dadu tu lah. Okay. Kat sini lah, inilah suatu soalan yang popular, tapi kita tengok pelan-pelan, dia kena bertenang. So, sini ya. Given A and B are two event, di mana probability A lah 0.6, B lah 0.35 dan probability A and B lah 0.21. Dekat sini, kita kena lukis dulu. Okay. Selalu kita akan lukis kotak ya. Okay. 0.21 di sini ya. (0.21) dia punya intersection 21 kat sini. So probability A saja, termasuklah tindan adalah 0.6. Jadi yang kat luar dia adalah 0.39. Kenapa belakang 0.39? Kerana 0.39 campur yang tindan tadi 0.21. Ya. Untuk B pula adalah 0.35. Jadi yang kat luar ni adalah 0.14. Kenapa? Total di sini termasuklah yang tindan adalah 0.35. Seterusnya kita tengok keseluruhan ini adalah 1. Jadi yang kat luar pula berapa? Dia adalah 1 tolak 0.39 tolak 0.21 tolak 0.14. Di luarnya adalah 0.26 sebab total kawasan ini adalah 1. Okey, boleh faham nah? Okey, yang pertama kita tengok ni bertenang lah. Probability A union B, keseluruhan ni. Jadi yang ini adalah 0.39 campur 0.21 campur 0.14. Dia akan jadi 0.74. Nah, dicampur sekali ke semuanya. Untuk di sini pula, probability A prime selain daripada A, tengok nah. Selain daripada A adalah 0.26 dan 0.14. Nah, betul? Selain daripada A. Tetapi dia nak selain dari B juga. Selain dari B. So, dia tinggal ini saja. Ini adalah 0.26 di sini. Saya ulang kembali. A prime adalah keseluruhan ni. Di antara 0.26 dan 0.14. Betul? Selain dari A tau. Selain dari A. Tapi dia nak selain dari B. Jadi ini tak mau kerana dia dalam B. So selain dari B lah 0.26. Yang ini hampir KL lah no. KL no. So seterusnya untuk ni. A and B are mutually exclusive event. Kalau mutually exclusive event, nilainya PA PA and B sama dengan kosong. If A and B are mutually exclusive. So sini ini tak sama dengan kosong betul? Since are not mutually exclusive. Gitu. Tengok nah, oleh kerana dia ni ada nilai, jadi dia bukanlah mutually exclusive. Adakah A dengan B are independent? Independent jika probability B sama dengan probability A and B. Let's check. So sini A and B adalah 0.21, probability A adalah 0.6 darab 0.35. Cek. So ini adalah 0.21.
So, therefore, A and B are independent event. Gitu. Boleh faham tak? Mutually exclusive event adalah apabila P and A sama dengan kosong. Tapi oleh kerana dia tidak sama dengan kosong, so they are not mutually exclusive event. Independent jika darabkan hasil darabnya sama. So sini hasil darabnya sama, so they are mutually mereka adalah independent event. So gitu. Okay. So seterusnya the conditional variable for conditional probability. So ini kena tenang lah. Sini lah. Sini, probability A given that B is suka. So, dia macam apakah halnya? So, kita tengok nah. Sekarang ni COVID-19. Nah. Apakah kebarangkalian you pergi Tesco? Sedangkan you tahu ada roadblock. Dekat sini, roadblock tu memang dah ada dah. Roadblock tu memang dah ada. Kebarangkalian hang pergi Tesco, given that roadblock tu ada. Maksudnya yang belakang tu, yang kita tahu dah. Belakang tu kita tahu dah. Ada roadblock dah tahu dah. Jalan Tambun tu ada roadblock panjang dia punya tu, queue dia. So, di sini, probability hang pergi kat Tesco, given that hang dah tahu dah, dia adalah roadblock. So, di sini macam mana nak kembangkan dia adalah probability Tesco gigih dan roadblock bahagi mana yang kita tahu roadblock. Gitu. So, itu adalah yang kita katakan sebagai conditional probability, kebarangkalian bersyarat di sini. Kebarangkalian syarat di sini. Probability pergi Tesco, given that roadblock adalah satu benda yang hang dah tahu. So, di sini adalah yang kita katakan sebagai probability ataupun kebarangkalian bersyarat. Ini syarat. Syarat dia. Okay. So, seterusnya, kita ada multiplicative. So, sini lah. Saya ulang kembali, probability A dengan B sama je dengan B dengan A. B dengan A sama dengan B dengan B. So, itu adalah namanya cumulative law. So, maksudnya 2 kali 5, 5 kali 2 sama je kan? So, itu ialah cumulative law di sini. So, multiplicative rule di sini tak masalah sebab dia kata nak multiple. So, kita darabkanlah di sini ya. Tak masalah. So, kenapa saya katakan tak masalah? Perhatikan di sini A given B adalah probability A and B lah. Kita akan kembangkan dia. Kerana tidak tahu B lah. Jadi dia nak multiplicative, hasil darab. Jadi kita ini bawa ni atas. Tu darab lah kan. Probability A, B sama dengan probability A given B darab dengan probability B. Gitu. Darab je. Darab je. So, di sini taklah masalah sangat. Okey. Yang ini pun sama. Yang ini kena tenang. Tengok nah, saya contoh satu dah di jawapan dia 0.1/4. So, sini probability dia nak B given A. Kita kembangkan probability B and A bahagi probability A. B dengan A. Tak ada lah. So, kita kena kembang kat sini lah. Alright. Probability A union B sama dengan yang kita namakan sebagai additional rule. PB tolak probability A and B. So, kita nak ini tadi kan. B dengan A dengan B sama. So, kat sini 3/4 sama dengan 1/3 campur 1/2 tolak probability A and B. So, hang boleh selesaikan lah. Dapat nilai ni, masukkan saja. So, itu adalah cara untuk menyiapkan di sini. Okay. Seterusnya kita ada Bayes theorem. So, Bayes theorem ni jangan main-main. Dia boleh jadi pening. Tapi sebenarnya Bayes theorem ni berlakon je semua ni. Bukan susah sangat. InsyaAllah sebentar ya. So, tengok nah. Bayes theorem sebenarnya mudah jika kita nak faham dia, jika ianya dilukis dalam bentuk tree diagram. Okay. Di mana ingat tak tadi saya lukis adalah first trial, head to. Second trial, head to. Head, tail. So, sinilah second. So, itulah yang kita namakan sebagai the Bayes theorem. Ataupun
itu yang kita namakan sebagai tree diagram. So dia sebenarnya tak susah. So saya tengok cik tengok tenang, panjang soalan. Manufacturers and sell computer model T1 and T2 based on a long range sales probability untuk customer purchase model T1. So sini probability kita ambil color lain lah. Merah lah, merah. Probability boleh model T1. T1 adalah T1 adalah 0.63, T2 adalah 0.37. Ingat lah, untuk tree diagram, dia punya setiap satu cabang ranting sini, totalnya mesti satu. Total setiap satu cabang ranting sini. So, seterusnya, untuk orang yang beli komputer T1 di sini, 45% akan beli printer. 45% akan beli printer. Jadi, 55% tak belilah. Macam tu. So, seterusnya untuk T2 pula, daripada ini, 60% akan beli printer. Dan tak beli printer, 40%. Macam ni. So, ini ialah yang kita namakan sebagai the tree diagram. Seterusnya, a randomly selected customer purchase printer and computer. What is the probability that customer purchase computer? Ini apa soalan ni? Customer purchase computer. Ini, tengok lah. Ini darab ini adalah 0.63 dengan 0.45. Sini. Dia kata purchase komputer saja. Soalan ni. Abaikanlah. Kita ambil soalan lain. Okey, kita sambung lagi. Tadi ada sedikit masalah sedikit kerana soalan tu mampu-mampu. So saya ambil buku. So sini ya. So sini kita tengok computer lab assistant sini purchase CD-ROM. Ada tiga komputer. Kedai komputer. So di antara kedai A, antara kedai B ataupun kedai C. Selalunya dia beli 30% daripada kelas kedai A. So 30% daripada kedai A, 50% kedai B dan juga selebihnya adalah shop C. So selebihnya ada berapa? 0.2 lah kerana setiap satu cabang dia mesti satu di sini. Satu di sini. So di sini seterusnya from past experience, she found that defective CD-ROM purchased with shop A, B and C were 10%, 15% and 25% respectively. So sini yang rosak, defektif adalah daripada A 0.1, daripada D 0.15 dan daripada C adalah defektif 0.25. Tadi saya kata setiap satu cabang totalnya mesti 1. Jadi 1 tolak 0.1 jadi 0.9, 0.85 dan sini 0.75. Jadi seterusnya kalau kita dah dapat T diagram tak masalah kerana apa yang kita kena buat adalah kita darab dulu.
0.3 darab 0.1 dapat 0.03. 0.3 darab 0.9, 0.27. So, kita darabkan kesemuanya. Okay, kita darabkan semuanya. Kemudian dia nak apa? Dia dah tahu dah benda tu defektif. So, apakah kebarangkalian that itu bendanya dibeli daripada B. So, dia dah tahu benda tu defektif. Jadi, kita kembangkan sini. B and defektif bahagi probability defektif saja. B dan defektif adalah kat sini. Iaitu 0.075 bahagi defektif saja. Defektif saja. So, ini defektif. Ini defektif. Ambil defektif je. Ambil defektif je. Ambil ini defektif. So, sini 0.03 campur 0.075 campur 0.05. So, itulah jawapan dia untuk yang ini. So, itulah konsep base theorem di sini yang sebenarnya pening sikit. Sebenarnya tak ada apa-apa. Dia hanya you lukis saja tree diagram, insya-Allah lah boleh dapat. Nanti kita cuba lagi on the tutorial. Cik cuba buat tutorial. Kalau tak faham nanti let me know. Okay, thank you so much for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.